Pada bulan Mac 2026, Kementerian Pertahanan Finland membuat satu pengumuman yang ringkas, terus terang, tanpa sebarang drama. Mulai sekarang, senjata nuklear NATO boleh memasuki wilayah Finland. Di Moskow, jurucakap Putin tampil di hadapan kamera dan menggunakan kata-kata yang sama seperti yang digunakan Rusia sebelum menyerang Ukraine. Jika Finland mengancam kami akan mengambil tindakan yang sesuai. Finland baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara selama beberapa dekad. Sesuatu yang membuat Rusia berpeluh dingin tanpa melepaskan satu tembakan pun. Tetapi senjata nuklear hanyalah permulaan kerana apa yang berlaku dalam 18 bulan sebelumnya adalah satu kisah yang Rusia lebih suka anda tidak pernah tahu. Pelan Putin adalah mudah. Membina sebuah tentera di luar NATO, menggerakkan pengebom ke Arktik dan memaksa Finland untuk berundur. Nampaknya ia berkesan sehinggalah ia tidak lagi berkesan. Kisah ini bermula di sebelah sempadan Rusia. Dan untuk memahami apa yang Rusia sedang bina di situ, anda perlu melihat sesuatu yang berlaku 85 tahun lalu dan yang rakyat Finland tidak pernah lupakan. Pada bulan November tahun 1939, Kesatuan Soviet telah menceroboh Finland. Tentera Merah mempunyai lebih daripada 500,000 askar, kereta kebal, artileri dan pesawat. Stalin percaya bahawa dalam masa 2 minggu, negara itu akan menyerah kalah. Ia mengambil masa hampir 4 bulan dan mengorbankan antara 125,000 hingga 165,000 askar Soviet yang terkorban. Rekod Rusia tidak pernah dibuka sepenuhnya, tetapi apa-apa angka dalam julat itu sudah cukup memusnahkan. Finlandia kehilangan wilayah, tetapi tidak pernah diduduki. 85 tahun kemudian, Rusia kembali memandang ke tempat yang sama, laluan yang sama, koridor tanah yang sama yang memisahkan kedua-dua negara. Sebuah wilayah yang dipanggil Karelia dan mula membina ini. Di sini ialah Petrozavodsk, ibu kota Republik Karelia, di sebelah Rusia sempadan 160 km dari Finlandia. Sehingga tahun 2024, terdapat di tempat ini sebuah pangkalan tentera Soviet yang telah lama ditinggalkan. Bangunan-bangunan runtuh, semak samun menutupi segalanya tanpa seorang pun askar kelihatan sejak awal tahun 2000. Tetapi pada tahun 2025, imej satelit dari saluran TV Finlandia Yle menunjukkan sesuatu yang berbeza. Hutan telah ditebang, lebih daripada 50 lori tentera diletakkan di kawasan terbuka. Gudang-gudang baharu muncul entah dari mana, pembinaan berjalan dengan pantas. Rusia sedang membina sesuatu di sini secara senyap dan Petrozavodsk hanyalah permulaan. Pada jarak 110 km dari sempadan Finland di Kandalaksha, satelit menunjukkan sebuah bandar tentera yang benar-benar baru. Sedang dibina dengan kemah, gudang, asrama, sebuah pusat kesihatan dan juga sebuah stesen rawatan air. Semua ini di kawasan yang beberapa bulan sebelum itu hanya digunakan untuk menyimpan peralatan lama. Jumlah keseluruhan program ini 42 bilion rubel, kira-kira 460 juta dolar di sebuah negara yang sudah berada di tengah-tengah peperangan. Makramatnya membentuk apa yang dipanggil Kor Tentera Darat ke-44, satu pasukan baru sehingga 15,000 askar yang ditempatkan di luar NATO. Tapi inilah yang Kremlin tidak beritahu sesiapa pun. Di atas kertas, Kor Tentera Darat ke-44 merupakan satu ancaman yang kuat. Dalam praktiknya, ia menceritakan kisah yang sangat berbeza. Kebanyakan askar yang sepatutnya membentuk kor ini masih bertempur di Ukraine di kawasan Kharkiv, lebih 2,000 km dari sana. Peralatan yang sepatutnya mengukuhkan pangkalan baru sedang dihantar terus ke barisan hadapan. Pangkalan Petrozavodsk berfungsi, kebanyakannya sebagai sebuah bengkel, tempat untuk membaiki kereta kebal dan kenderaan Soviet yang berkarat sebelum dihantar ke medan perang. Dan ada satu butiran yang mendedahkan semua ini dengan lebih jelas daripada mana-mana imej satelit. Apabila keluarga-keluarga tentera yang pertama mula tiba di Petrozavodsk,
Gubernur Karelia sendiri pergi ke media dan menegaskan bahwa ini bukan ketibaan unit baru, ini adalah kepulangan bahwa Karelia sentiasa menjadi pos terdepan negara. Perhatikan pemilihan kata-kata itu. Bukan pertahanan, tapi takbir. Itu adalah logik yang sama yang digunakan oleh Rusia untuk membenarkan setiap peperangan yang mereka lakukan. Maksudnya, Rusia sedang mencipta suasana ancaman tanpa mempunyai askar untuk mengisinya. Dan tahu tak kenapa mereka memutuskan untuk melakukan itu? Baiklah, untuk memahami itu, Anda perlu faham bagaimana Putin berpikir. Apabila Finland menyertai NATO pada April 2023, ia mencetuskan masalah dalaman yang serius untuk Kremlin. Putin selama bertahun-tahun mendakwa bahawa perang di Ukraine adalah tindak balas yang perlu terhadap pengembangan NATO. Tetapi, jika NATO boleh berkembang begitu sahaja, kini dengan Finland, kini dengan tambahan 1,300 km sempadan dengan Rusia, hujah beliau mula kelihatan tidak kukuh. Penyelesaiannya, melakukan apa yang selalu dia lakukan apabila dia berasa terhimpit. Tunjukkan kekuatan, menakut-nakutkan, adakan pertunjukan ketenteraan, bina pangkalan, gerakkan pesawat, umumkan tentera baru. Tunjukkan kepada rakyat Rusia bahawa Rusia sedang bertindak balas terhadap provokasi NATO walaupun askar sebenar masih berada di Ukraine. Masalahnya ialah pertunjukan ketenteraan mempunyai akibat yang sebenar dan akibat yang Rusia tidak jangkakan adalah sangat dahsyat. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita perlu faham apa yang dilakukan oleh pesawat-pesawat ini setiap minggu. Pengebom Tu-95 dan Tu-22 M3. Merekalah yang membawa peluru berpandu jelajah yang meruntuhkan bangunan dan memaksa keluarga melarikan diri ke tempat pelindungan bawah tanah pada tengah malam. Pada minggu serangan Ukraine itu, Rusia telah lancarkan lebih daripada 400 drone ke atas bandar-bandar Ukraine, serangan terbesar sejak perang bermula. Apa yang berlaku selepas itu adalah tindak balas kepada perkara tersebut. Pada 1 Jun 2025, Ukraine telah melaksanakan salah satu operasi ketenteraan paling berani dalam perang moden. Selama 18 bulan, ejen perkhidmatan perisikan Ukraine secara senyap-senyap merancang apa yang kemudiannya dikenali sebagai Operasi Jaring Labah-Labah. Ideanya mudah, kejam dan benar-benar di luar jangkaan mana-mana jeneral Rusia. 117 drone telah dihantar masuk ke dalam wilayah Rusia. Disembunyikan di dalam kabin kayu, dimuatkan ke dalam lori biasa, dicampur dengan lalu lintas biasa, diletakkan berhampiran pangkalan udara. Apabila tiba masanya, bumbung kabin dibuka dari jauh dan drone-drone itu berlepas serentak di 5 pangkalan udara dalam 5 zon waktu yang berbeza, yaitu tersebar di seluruh wilayah Rusia pada masa yang sama. Dari Murmansk di Arktik hingga Irkutsk di Siberia, sejauh 4.300 km dari Ukraine. Setiap drone berharga antara $600 hingga $1.000. Setiap pesawat yang mereka musnahkan bernilai ratusan juta. Apabila asap reda, Ukraine mendakwa telah memusnahkan atau merosakkan lebih daripada 40 pesawat Rusia. Jumlah itu disahkan oleh NATO yang menganggarkan antara 10 hingga 13 telah musnah sepenuhnya. Antara mereka ialah pengebom strategik Tu-95 dan Tu-22M3, pesawat yang besar dan mahal yang tidak lagi dihasilkan sejak beberapa dekad lalu. Kerugian yang dianggarkan oleh Ukraine adalah sebanyak $7 bilion. Dan kira-kira 20% daripada semua pengebom strategik Rusia telah tidak dapat beroperasi lagi dalam satu malam sahaja. Blogger tentera Rusia memanggil hari itu sebagai Pearl Harbor bagi aviasi Rusia, merujuk pada serangan Jepun yang memusnahkan armada Amerika secara menejut pada tahun 1941. Perbandingan itu sudah cukup jelas, tetapi kisahnya tidak berakhir di situ. Untuk melindungi pesawat pengebom yang masih ada, Rusia membuat keputusan yang nampaknya masuk akal pada waktu itu. Mereka memindahkan sebagian besar pesawat ke pangkalan di timur jauh negara itu, terutamanya ke Ukrainka di wilayah Amur, lebih daripada 8.000 km dari barisan hadapan. Hasilnya, setiap misi serangan memerlukan penerbangan selama berpuluh-puluh jam. Kehausan pada pesawat yang sudah tidak lagi dihasilkan dan tidak akan dihasilkan lagi menjadi sesuatu yang mustahil untuk ditanggung dalam jangka masa panjang.
Kos setiap operasi meningkat mendadak dan keupayaan untuk menyerang dengan cepat apabila diperlukan hampir-hampir hilang. Rusia coba melindungi kekuatan terkuatnya dan dalam proses itu menjadikannya hampir tidak berguna. Pangkalan Oremia di Arktik merupakan salah satu tonggak utama rancangan Rusia untuk menakut-nakutkan Finland. Kesanalah Rusia telah menghantar pengebom strategik yang kelihatan jelas mengancam ditempatkan berhampiran sempadan NATO, sasaran yang sempurna. Disitulah tepatnya operasi jaring labah-labah melancarkan serangan pertama. Setiap keputusan yang diambil oleh Rusia, menumpukan pesawat di utara, memperkuat pangkalan berhampiran sempadan Finland, membina kehadiran yang sepatutnya kelihatan mengancam. Akhirnya, ia memberikan kepada Ukraina sasaran yang tepat, diketahui dan mudah diakses. Tetapi memusnahkan pesawat Rusia hanyalah separuh daripada cerita. Sekarang, kembali kepada cerita. Disinilah Finland sekali lagi masuk dalam kisah ini. Finland sedang membina sesuatu secara senyap dan ia jauh lebih mengganggu Kremlin berbanding mana-mana drone. Lihatlah, kebanyakan negara di Eropa telah menghabiskan beberapa dekad yang lalu dengan memotong perbelanjaan ketenteraan dan bertaruh pada diplomasi. Selepas Perang Dingin, nampaknya era peperangan besar telah berakhir. Finland tidak pernah mempercayai perkara itu. Sementara Jerman membubarkan tenteranya dan Prancis membahaskan pemotongan bajet pertahanan, Finland terus melatih 24,000 belia setiap tahun. Setiap lelaki Finland mempunyai khidmat tentera wajib apabila mencapai umur 18 tahun. Selepas tamat perkhidmatan, mereka akan menyertai pasukan simpanan dan kekal terikat dengan sistem ketenteraan sehingga umur 60 tahun. Hasilnya ialah berdekad-dekad persediaan yang tidak dapat ditiru dengan cepat oleh mana-mana negara lain di Eropah. Finland mempunyai kekuatan artileri terbesar di Eropah Barat, 700 howitzer, 700 mortar berat, dan 100 pelancar roket berganda. Lebih banyak daripada Prancis, lebih banyak daripada Jerman. Dan itu bukan terhad kepada senjata sahaja. 83% rakyat Finland mengatakan mereka akan berjuang untuk mempertahankan negara daripada musuh yang lebih kuat, kadar tertinggi di seluruh Eropah. Seorang menjara Amerika yang pernah berlatih dengan pasukan Finland berkata tanpa sebarang sindiran, "Saya tak tahu kenapa kita tak pergi sahaja ke Finland, lihat apa yang mereka buat dan tiru." Dan ada satu butiran yang merangkum segalanya dengan lebih baik daripada mana-mana angka. Mereka kata, jika anda masuk ke mana-mana bar di Finland dan menjerit, siapa di sini tahu cara mengendalikan senjata anti kereta kebal, semua lelaki akan bangun. Itulah negara yang Putin pilih untuk digertak. Dan tindak balas Finland tidaklah panik, bukan juga diplomasi yang malu-malu, tetapi tegas, tepat, dan selama 18 bulan terakhir tanpa henti. Finland telah membeli peluru berpandu JASSMER, peluru berpandu krus jarak jauh yang mampu terbang rendah dan menyerang sasaran di dalam wilayah Rusia tanpa mudah dikesan. Digabungkan dengan jet pejuang F-35 yang akan tiba pada tahun 2026, iaitu jet pejuang paling canggih di dunia pada masa ini. Ini bermakna Finland boleh menyerang pangkalan yang sama yang dibina oleh Rusia untuk menakut-nakutkan mereka. Bersama dengan Sweden, mereka membentuk satu brigade bersama yang dilatih untuk berperang dalam cuaca sejuk melampau dengan howitzer yang ditempatkan di Lapland mampu menyerang sasaran lebih daripada 50 km jauhnya. Mereka telah membuka pusat komando NATO di Mikkeli, 90 km dari sempadan Rusia untuk menyelaras pasukan bersekutu di seluruh rantau itu. Dan mereka meluluskan satu sambungan kereta api melalui Arktik ke Norway supaya bala bantuan boleh tiba dengan kereta api dan tidak perlu bergantung kepada jalan raya yang sukar pada musim sejuk. Setiap langkah Rusia telah mendapat tindak balas Finland yang lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi tiada yang lebih serius daripada apa yang berlaku pada bulan Mac 2026. Pada tahun 1987, Finland telah meluluskan satu undang-undang
Ia adalah zaman di mana negara itu cuba untuk kekal berkecuali tanpa terlibat dalam konflik dengan Kesatuan Soviet. Jadi, Parlimen memutuskan adalah satu jenayah di wilayah Finland untuk mengimport, membuat, mengangkut, menyimpan atau meletupkan sebarang senjata nuklear tanpa pengecualian walaupun semasa waktu perang. Ini adalah bukti bahawa Finland berada di luar permainan itu. Undang-undang ini bertahan hampir 40 tahun dan kemudian pada bulan Mac 2026, kerajaan Finland mencadangkan untuk menamatkannya. Sebabnya adalah jelas. Untuk benar-benar menjadi sebahagian daripada pertahanan NATO, Finland perlu menghapuskan undang-undang yang menghalang perikatan daripada beroperasi di wilayahnya. Menteri Pertahanan Antti Häkkänen berkata bahawa situasi keselamatan telah berubah secara asas sejak pencerobohan ke atas Ukraine. Jika diluluskan dan segala petanda menunjukkan ia akan berlaku, senjata nuklear NATO boleh dibawa masuk ke Finland. Kurang daripada 160 km dari sempadan Rusia, kurang daripada 300 km dari St. Petersburg, bandar kedua terbesar di Rusia. Di Moskow, reaksi berlaku serta-merta. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov, tampil di hadapan kamera dan beliau berkata bahawa langkah itu menjadikan Finland lebih terdedah dan jika negara itu mengancam Rusia, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ia adalah bahasa yang sama, nada yang sama, kata-kata yang sama digunakan sebelum pencerobohan ke atas Ukraine. Tetapi kali ini tiada sesiapa di Helsinki yang berganjak. Dan disinilah kita menghubungkan kepingan-kepingan cerita ini. Lihat, Putin telah bertahun-tahun mengatakan bahawa NATO adalah ancaman, bahawa pertumbuhan pakatan itu membenarkan peperangannya, bahawa sikap berkecuali jiran-jirannya adalah satu garisan yang tidak boleh dilanggar. Tetapi setiap tindakan yang diambil olehnya menghasilkan keputusan yang sebaliknya. Inilah perangkap yang akan dihadapi oleh setiap pemimpin yang bertindak karena ego, bukannya strategi. Setiap langkah untuk kelihatan kuat akhirnya mencipta ancaman yang cuba dielakkan. Putin ingin menakut-nakutkan jiran yang berkecuali. Apa yang dicipta sebenarnya adalah lawan yang paling bersedia. Dan awak, apa pendapat awak? Adakah awak percaya bahawa Putin telah melakukan kesilapan dengan cuba menakut-nakutkan Finland? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Jika video ini membuat anda faham sesuatu yang anda tidak tahu sebelum ini, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti perkembangan perang. Ini adalah cara terbaik untuk membantu saluran ini berkembang. Langgan di sini dan aktifkan loceng. Masih banyak lagi yang akan datang. Jumpa lagi pada video seterusnya.